Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk video kali ini kita akan bincangkan latihan minda yang seterusnya, iaitu 1.4. Okay, di buku teks masih lagi modul pengenalan kepada perakaunan. Okay, boleh rujuk muka surat 25. Okay, so kita lihat soalan ni. Dia minta nyatakan andaian, prinsip dan batasan bagi setiap situasi berikut. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu andaian. Okey, komponen bagi andaian, prinsip dan juga batasan. Okey, kita lihat sekejap. Okey, untuk andaian, okey, tujuan andaian ni adalah untuk mengelakkan ataupun mengurangkan kekeliruan dalam mengendalikan rekod perakaunan. Okey, andaian ni andaian perakaunan mempunyai 4. Okey, tempoh perakaunan, okey, kemudian entiti berasingan, wang sebagai ukuran dan juga usaha berterusan. Okey, ini andaian. Okey, kalau prinsip perakaunan, okay, ada 3, okay, iaitu pengiktirafan hasil dan belanja. Okay, hasil dan belanja ni yang merujuk kepada prabayar, belum bayar, belum terperoleh dan juga belum terima. Okay, ketekalan, okay, kemudian prinsip kos. Okay, seterusnya ialah satu lagi, iaitu dipanggil batasan perakaunan. Okay, batasan perakaunan ada satu je, iaitu kos manfaat. Okay, kos manfaat ni lebih kurang macam kos lepas. Okay, kalau kita belajar ekonomi dipanggil kos lepas. Maksudnya diberi situasi 2 projek yang kita kena pilih, so kita kena pilih projek yang mana lebih menguntungkan. Itulah maksud kos manfaat. Okay, kita lihat soalan. Okay, soalan pertama. Okay, Encik Samson mengambil barang niaga dari kedainya untuk kegunaan anak. Perkara ini telah direkodkan dalam akaun ambilan. Okey, Encik Samson mengambil barang untuk anaknya. Okey, tidak salah. Okey, tak salah untuk ambil, kena rekod. Okey, direkod dalam ambilan. So apakah dia punya jawapan dia? Okey, dia di bawah andaian, iaitu entiti berasingan. Okey, jawapannya adalah entiti berasingan. Entiti berasingan ni apa-apa yang melibatkan hal pribadi. Okey, pemilik mengambil barang untuk anaknya, untuk isterinya, okey, untuk pribadi. Okey, ataupun dia mengambil duit tunai, mengambil duit bank, okey, ataupun mengambil aset. Okey, apa-apa yang melibatkan pribadi akan direkodkan sebagai ambilan. Okey, dan di bawah andaian prinsip, di bawah andaian entiti berasingan. Okey, yang seterusnya ialah B. Puan Halimah tidak bersetuju dengan keputusan perkongsinya mengubah kaedah pengiraan. Okey, susut nilai perniagaan kerana ia akan memberikan kesan kepada penyata kewangan. Maksudnya salah seorang pengongsi dia nak ubah susut nilai. Okey, kaedah susut nilai ni ada beberapa lah. Contoh kaedah garis lurus, kaedah baki berkurangan dan juga kaedah penilaian semula. Okey, biasanya kaedah ni digunakan secara berterusan. Okey, setiap tahun dipakai yang sama. Okey, so kalau diubah-ubah ni, okey, dia di bawah. So dia punya kenyataan ni dia merujuk kepada satu prinsip perakaunan dipanggil ketekalan. Okey, so jawapannya B ni ketekalan. Okey, kita kena gunakan kaedah, sesuatu kaedah tu secara berterusan
Okay, kita tak boleh tukar tahun ni pakai kaedah ni, tahun depan pakai kaedah tu. Kita kena guna berterusan. Okay, nak boleh ubah, boleh ubah, tapi tak boleh selalu. Okay, tak boleh kerap kali. Okay, untuk soalan C, Pak Abu seorang tukang gunting rambut mengenakan bayaran RM15 bagi setiap pelanggan yang meminta perkhidmatan menggunting rambut daripadanya. Maksudnya dia inilah mengenakan bayaran. So ada amount kat sini, dia merujuk kepada di bawah satu andaian perakaunan, iaitu wang sebagai ukuran. Okay, so C jawapannya adalah wang sebagai ukuran. Okay, so macam mana kita nak tahu jawapan dia? Ni dia punya kata kuncinya, bayaran RM15. Okay, maksud dikenakan charge, okay, dalam bentuk ringgit Malaysia. Okay, kalau di Amerika digunakan US dollar, mengikut negara, tapi diguna unit. Okay, unit wang dia. Okay, soalan seterusnya, okay, perniagaan Salmah menyediakan penyata kewangan setiap 6 bulan untuk mengetahui prestasi perniagaannya. Okay, perakaunan ni boleh ditutup. Okay, maksudnya tempoh dia ni, tempoh perakaunan. Okay, dia boleh jadi 6 bulan, boleh jadi setahun ataupun 12 bulan. So dia merujuk kepada tempoh perakaunan. Okay, di bawah andaian tempoh perakaunan. Okay, untuk D jawapannya adalah tempoh perakaunan. Okey, seterusnya, sebuah kenderaan perniagaan dibeli oleh kedai Roslan pada tahun 2012 dengan harga RM56,000. Selepas 3 tahun, kenderaan mengalami kejatuhan harga kepada RM35,000 sahaja. Dalam penyata kedudukan kewangan kedai Roslan, kenderaan tersebut telah direkodkan sebagai RM56,000. Okay, dia tak rekod nilai semasa, dia rekodkan nilai yang asal. Okay, nilai asal ni, okay, betul lah. Okay, Encik Roslan yang dia buat ni betul. Okay, tepat. Okay, so ni kita pakai satu prinsip perakaunan dipanggil prinsip kos. Okay, jawapannya adalah prinsip kos. Okay, apa-apa yang melibatkan aset bukan semasa, okay, amount tu direkod dengan harga asal dia. Itulah maksud prinsip kos. Okay, seterusnya F, setiap ketika menyediakan penyata kewangan, semua belanja belum bayar dan prabayar perlu diambil kira semasa menghitung untung bersih perniagaan. Okay, belanja belum bayar ni belanja yang kita belum bayar. Okay, prabayar ni yang kita terlebih bayar, perlu diambil kira. Okay, dia di bawah prinsip perakaunan dipanggil pengiktirafan hasil dan belanja. Okay, pengiktirafan hasil dan juga belanja. Okay, walaupun melibatkan hasil seperti hasil belum terperoleh ataupun hasil yang kita akan terima pada masa akan datang, ataupun hasil yang belum terima, okay, hasil yang belum kita dapat. Okay, itulah maksudnya di bawah prinsip pengiktirafan hasil dan juga belanja. Okay, soalan seterusnya ialah G. Kilang Kain Wangsa Maju membuat keputusan membeli sebuah mesin kain yang lebih canggih dan dijangka meningkatkan keuntungan kilang untuk beberapa tahun akan datang. Okay, dia
membuat satu perbelanjaan, membeli satu mesin yang lebih canggih. Okey, dia merujuk kepada satu batasan perakaunan. Okey, satu batasan perakaunan iaitu kos manfaat. Okey, batasan perakaunan ni ada satu je, iaitu kos manfaat. Okey. Okey, kos manfaat ni kita boleh tahu dia punya jawapan dia bila dia bincangkan keputusan perniagaan membeli sesuatu aset, okey, ataupun mengeluarkan kos, okey, mengeluarkan kos untuk menjana pendapatan. So untuk melihat pendapatan tu sama ada rugi ataupun untung. Itulah maksud kos manfaat. Okey, seterusnya ialah seorang perkongsi telah membawa masuk tunai RM50,000 ke dalam perkongsian untuk meningkatkan kecairan tunai perkongsian. Perkara ini telah direkodkan ke dalam modal perkongsi berkenaan. Okey, salah seorang perkongsi bawa modal RM50,000. Okey, dia masuk ke dalam perniagaan dia. Okey, dia kira sebagai modal. Okey, so apakah dia punya andaian dia? Okey, andaiannya adalah entiti berasingan. Okey, entiti berasingan. Okey, maksudnya guna duit sendiri masuk ke dalam perniagaan dianggap sebagai modal. Okey, kemudian kalau diambil duit perniagaan untuk kegunaan anaknya, so itu dikira ambilan. Dua-dua tu di bawah andaian entiti berasingan. Okey, jawapannya adalah entiti berasingan. KH entiti berasingan. Okey, so kita dah menjawab H. Okey, nombor 2. Soalan nombor 2, terangkan secara ringkas tentang kos manfaat. Okey, kos manfaat ni adalah mengkaji. Okey, kalau ikut ayat dia, mengkaji sejauh mana pendapatan dapat dijana daripada kos yang ditanggung jika suatu projek atau program perniagaan dilaksanakan. Okey, diberi dua pilihan. Okey, kita tulis dulu jawapan. Okey, maksudnya di sini perniagaan mempunyai dua pilihan. Contohnya dia nak menyewakan satu premis dalam pasar raya. Okey, ataupun dia nak beli premis, okey, ataupun dia nak beli premis tersebut. So dia kena fikir dan juga membuat pengiraan mana yang lebih untung. Okey, contoh kos sewa 1,000 sebulan. Okey, kemudian kalau dia beli, mungkin harga dia mungkin 200,000. Okey, so dia kira berapa yang pendapatan yang dijana. So kena kira lah. Okey, kalau keuntungan tu lebih besar, okey, lebih besar dalam tempoh 5 tahun. Okey, kalau lebih menguntungkan, itulah pilihan dia. Okey, so itulah maksud kos manfaat. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Okey, Encik Sim memiliki Hotel Riang. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Pada 15 September 2016, seorang pelancong telah membuat tempahan bilik berharga 450 bagi percutian Februari 2017. Tempahan ini telah dibayar penuh oleh Encik Puan
dengan menggunakan kad kredit. Di bawah prinsip pengiktirafan hasil dan belanja, adakah Encik Sim patut mengiktiraf tempahan Encik Puan sebagai hasil bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016? Okey, di sini Encik Sim menutup akaun setiap 31 Disember 2000, setiap 31 Disember setiap tahun. Okey, contoh kat sini dia tutup akaunnya 31 Disember 2016. Tetapi salah seorang pelanggan, okey, dia telah membayar dalam tempoh kewangan 2016, tapi dia nak datang menginap pada tahun 2017, iaitu pada Februari 2017. So persoalannya nak iktiraf atau tidak. Okey, untuk kita iktiraf mesti kita dapat manfaat. Maksudnya kalau soalan ni Encik Puan mesti mendapat manfaat, okey, daripada hasil, daripada perkhidmatan yang kita sediakan, barulah kita iktiraf hasil tersebut. So jawapannya adalah tidak. Okey, tidak, sebab Encik Puan belum lagi mendapat manfaat daripada perkhidmatan yang disediakan. Okey, untuk kita rekod, okey, untuk rekod dalam perakaunan, kita mesti rekod, okey, sebab kita dah dapat duit daripada Encik Puan. Untuk rekod ni kita tulis perkhidmatan belum terperoleh. Okey, perkhidmatan belum terperoleh sebab kita dah terima duit untuk hasil yang akan datang. So kita rekod dulu. Okey, so iktiraf, kita tidak iktiraf lah. Okey, kita iktiraf dia sebagai semua kita rekodnya, untuk rekod dalam perakaunan ialah perkhidmatan belum terperoleh. Okey, dia dipanggil, kita guna salah satu prinsip perakaunan iaitu pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, so jawapannya tidak. Okey, itu jawapan dia. Okey, soalan seterusnya. Encik Silva membayar sewa kediaman dengan tunai daripada kedainya. Okey, sewa kediaman. Namun beliau merekodkan bayaran sewa kediaman tersebut sebagai belanja sewa premis. Okey, soalannya, nyatakan satu andaian perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Encik Silva. Okey, Encik Silva salah merekod. Okey, membayar sewa kediaman, okey, menggunakan duit perniagaan. Okey, tak ada masalah, boleh guna duit perniagaan, tapi kena rekod sebagai ambilan sebab sewa kediaman ni adalah melibatkan peribadi. Okey, kita tak boleh rekod sebagai sewa premis kedai. Okey, kalau sewa premis kedai ni merujuk kepada sewa kedai. Okey, sewa kedai, barulah kita rekod sewa premis kedai. Okey, mengambil duit tak salah, tapi kena rekod sebagai ambilan. Okey, sebab melibatkan peribadi. Okey, so dia punya jawapannya adalah yang tidak dipatuhi, iaitu entiti berasingan. Okey, kat sini kita tulis nombor 4, entiti berasingan. Okey, kita dah menjawab soalan untuk latihan minda 1.4. Okey, latihan minda 1.5, ada dua soalan kat sini. Okey, berikan maksud liability tidak terhad. Harta benda peribadi, pemilik dan juga berkongsi akan digunakan untuk membayar hutang
sekiranya berlaku. Maksudnya hati peribadi lah. Contoh kereta yang kita ada, rumah yang kita ada, terpaksa kita gadaikan, okey, untuk kita tanggung kerugian apabila berlaku penutupan kedai. So dia berlaku kepada perniagaan jenis milikan tunggal dan juga perkongsian. So kita tulis jawapan dia. Okey, itulah maksud liability tidak terhad. Okey, soalan yang seterusnya, yang terakhir untuk ni, latihan minda 1/5, soalan nombor 2. Tentukan sama ada pernyataan berikut betul atau salah. Okey, kita kena tentukan. Okey, A. Perniagaan jenis perkongsian dikenakan cukai pendapatan syarikat. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Okey, kalau perkongsian dia akan dikenakan cukai peribadi, cukai persendirian. Kalau syarikat ni dia ada satu cukai perniagaan. Cukai ni kalau jenis perniagaan tersebut syarikat, barulah dikenakan cukai pendapatan syarikat. Kalau milikan tunggal dan juga perkongsian dikenakan cukai peribadi, bukan cukai pendapatan syarikat. Dipanggil nama cukai pendapatan persendirian. B. Kedai roti moga menanggung liability tidak terhad. Kita kena kenal kedai roti moga ni adalah perniagaan jenis milikan tunggal. Kalau milikan tunggal, so liability-nya adalah tidak terhad. So jawapannya kat sini adalah betul. Betul jawapan dia. Seterusnya, koperasi mengagihkan keuntungan dalam bentuk dividen kepada anggotanya. Seperti di sekolah. So kita layak mendapat dividen. So jawapannya adalah tepat, ataupun betul. Yang satu lagi ialah bilangan anggota koperasi adalah sekurang-kurangnya 2 orang dan tiada had maksimum. Kenyataan ni adalah salah. Sebenarnya jawapannya adalah kalau koperasi 50 dan tiada had. Itu jawapan dia untuk koperasi 50. Kalau 2 hingga tiada had ni adalah untuk syarikat berhad. Syarikat berhad. So kita dah menjawab soalan latihan 1.5. Semoga video ni bermanfaat.